Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka khalaqul azim wa innaka sami'un alim. Innaka ghafurur rahim. Innaka rabbul arsyil azim. Innakal barul jawadul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Terima kasih Puan Salwa, Kak Wa kita, pihak pengurusan Masjid Al-Falah Seksyen 9 USJ, para muslimat, muslimin yang dikasihi, dirindui, dicintai Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bila lama tak datang kan, bukan kita je besar, mikrofon pun jadi besar. Saya difahamkan kuliah di masjid ini terutama untuk muslimat, Masya Allah, tanpa henti. Agaknya seminggu nak raya baru berhenti ataupun slow down, dan beberapa hari lepas raya pause kejap, lepas tu sambung balik. Ini kalah universiti. Kalah universiti ada juga cuti kan, pelajar yang cuti, pensyarah tak dapat cuti. Tapi di sini memang terus menerus ya, maraton. Alhamdulillah, Allah izinkan, Allah beri rezeki umur yang panjang, Allah beri rezeki ada masa terluang. Sebahagian daripada perjalanan hidup kita ada waktu-waktu yang kita boleh luangkan untuk majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah. Jadi untuk pagi ini, sebelum itu saya ucapkan berbanyak terima kasih atas jemputan, walaupun setahun sekali saja. Bukan setahun sekali jemput, setahun sekali saja boleh hadir, lebih kurang begitu kan. Saya sangat rapat dengan masjid ini. Banyak kali dah saya sebutkan di awal dulu pun, sewaktu kurang sibuk, banyak kali juga saya berada di sini, terutama pada hari-hari sambutan wanita ya, forum-forum, kuliah-kuliah khas dan sebagainya. Jadi kalau lalu sini nampak masjid pun hilang rindu dah, walaupun tak jumpa orang. Jadi insya-Allah pada pagi ini, wanita yang dirindui syurga. Jadi ini bukan satu tajuk yang baru, bukan tidak pernah dengar, bukan tidak pernah tahu. Tetapi sifat ilmu ini memang kita akan terlupa dan terlalai. Dan sifat ilmu ini kadang-kadang kita tahu tetapi kita tidak amal. Justru sekiranya ada yang mengingatkan sekali lagi atau kita dengar berkali-kali, mudah-mudahan akan menjadi ingatan dan juga mudah untuk diamalkan. Ya, kita belajar apa-apa pun, cikgu cakap sekali, dengar dulu. Tak ingat lagi, tak buat lagi ya. Cikgu kena ulang lagi, baru dapat, baru ingat ya. Barangkali begitu jugalah ilmu-ilmu agama yang kita cuba untuk teladani. Jadi perempuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita pernah dengar al-mar'atu idza sallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha dakhalat jannata rabbaha. Pernah dengar kan? Apa maknanya? Orang perempuan, al-mar'atu idza sallat khamsaha, sekiranya solat 5 waktu, wasamat syahroha, dan berpuasa pada bulannya, iaitu bulan Ramadan, wa ata'at zawjaha, dan taat kepada suaminya, dakhalat jannata rabbaha, masuklah ke pintu syurga mana yang mereka mahu. Susah ke senang? Senang sebab hal ni yang kita duk buat selama ni kan. Solat 5 waktu dah buat, puasa bulan Ramadan pun alhamdulillah sekarang ini sedang kita berpuasa di bulan Ramadan. Taat pada suami, memang taat pada suami, tut gitu. Dia ada tut gitu ya. Jadi sebenarnya yang 3 perkara ini boleh jadi senang, boleh jadi susah. Ya, senang kepada kalau kita ni memudah-mudahkan urusan, semua benda jadi senang. Buat kerja apa pun, jadilah sesiapa pun, kalau kita meringan-ringankan urusan, semua benda jadi senang. Sebab tu orang lain, saya
Ada orang kata kan, saya kalau di ketua pengarah, susah apa? Pegawai ramai, timbalan kita ada, bagi je lah arahan, selaraskanlah saja kerja. Ya mudah je. Ada orang, saya tak sanggup pegang sebab tugas itu terlalu berat. Saya takut ada perkara-perkara yang saya terlepas pandang, terlepas amanah dan tanggungjawab, tak tertunai. Saya takut. Ada juga. Jadi ada beza kan antara dua ni. Dia meringan-ringankan amanah, dan ada yang nak menyempurnakan lebih daripada yang sempurna terhadap amanah yang dipegang. Jadi begitu juga tiga keadaan ini. Kalau kita rasa solat kita sudah Masya Allah, tak ada apa lagi kita nak upgrade, semuanya okey, buat seperti biasa, kita pun rasa mudah je solat. Maknanya mudah masuk syurga ni. Ya, begitu juga puasa di bulan Ramadan. Begitu juga taat pada suami. Ya, mudah saja taat pada suami. Dia nak makan apa, kita masak, dia suka. Kan? Dia suka kita pakai apa, kita pakai yang dia suka. Dia suka kita cakap macam mana, kita cakap apa yang dia suka. Jangan buat apa yang dia tak suka. Senang aja taat pada suami. Tapi ada yang kata, saya tak tahulah, saya risau sungguh-sungguh. Kadang suami muka dia macam muka ketat sikit pun saya dah rasa apa yang saya buat salah hari ni ya. Kan ketat je muka, tiba-tiba rasa macam tak ada buat salah apa. Dah mula berdegup jantung laju dah ni, palpitation dah, risau. Ada juga, ada orang dia saya saja je cakap macam tu supaya dia terasa. Sengaja cakap supaya terasa, sengaja nak suruh suami terasa. Ada juga. Jadi konsep ketaatan itu falsafahnya berbeza. Kalau kita lihat bagaimana Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, bagaimana Khadijah memainkan peranannya sebagai seorang isteri, seorang ibu, seorang wanita yang tersanjung dalam masyarakat, walaupun pada ketika itu beliau belum lagi bergelar Ummul Mukminin. Ya, berlatar belakangkan keluarga yang kaya raya. Keluarganya daripada keluarga hartawan. Perniagaan rumah tangga, perniagaan keluarganya adalah perniagaan batu marmar dan tembikar, sangat kaya raya. Ya, yang berada dalam lingkungan keluarga Hadari, bukan keluarga Badui. Pada waktu itu ada dua golongan institusi kekeluargaan. Satu golongan Badawi, iaitu yang berpindah randah, Badui ni. Yang pindah randah kenapa? Sebab tinggal dalam kemah, duduk satu tempat, tiba-tiba kita bercucuk tanam, tanahnya tak subur, kita kena pindah tempat lain. Buka penempatan, tiba-tiba di situ daripada tempat selamat, binatang buas banyak pula, pindah tempat lain. Tempat yang kita rasa paling selamat, tiba-tiba ada ribut pasir pula, pindah tempat lain. Ini golongan Badui. Kepada golongan Hadari, mereka macam kita hari ini. Ada rumah, duduk situ, jangan pindah-pindah. Selagi mana kita rasa kita tak perlu pindah rumah lain, duduk tempat lain, bina hidup baru, tak, duduk je dalam rumah. Jadi Khadijah ini daripada keluarga Hadari, tetapi sangat terpelihara maruahnya. Ya, Allah dah jaga lama. Sebab itu gelaran kepada Sayyidatina Khadijah. Kenapa kita cerita tentang Khadijah? Kerana Khadijah adalah Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah, salah seorang daripada penghulu syurga, penghulu kita di syurga. Ada 4 orang ya. Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah arba'. Yang pertama Maryam bintu Imran, yang kedua Fatimah bintu Muhammad, yang ketiga Khadijah bintu Khuwailid, yang keempat Asiyah bintu Mazahim. 4. Jadi saya sebutkan tentang ibunda Khadijah radhiyallahu anha kerana Khadijah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi balik semula kepada Khadijah tadi, terpelihara zaman remajanya, zaman mudanya, zamannya sebagai isteri kepada 2 orang lelaki sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suami pertama Khadijah meninggal dan Khadijah mengahwini suami yang kedua juga meninggal, dan Khadijah mengahwini suami yang ketiga iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hidup pada zaman jahiliyah, Khadijah dikenali sebagai gelarannya At-Tahirah, seorang yang suci.
Kerana apa suci? Sebab pada zaman itu hampir tiada wanita yang suci. Tetapi Khadijah wanita yang suci, tidak bergaul dengan lelaki-lelaki dan tidak bergaul dengan wanita-wanita yang tidak elok akhlaknya. Ya, Khadijah menjaga diri sehinggalah menjadi isteri kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi istimewanya Khadijah ini tak ada siapa yang boleh nafikan, perempuan sekalian. Yang mana kalau kita nak mencari inspirasi wanita solehah, pasti kita tidak akan menyamai Khadijah. Tetapi kalau kita meneladani akhlak, meneladani bagaimana Khadijah radhiyallahu anha itu sebagai wanita yang bermaruah tinggi, sebagai wanita yang terpelajar, sebagai wanita yang paling rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai wanita yang paling sabar, sebagai wanita yang paling banyak bersedekah. Kalau tak sampai seperti Khadijah, tetapi kita cuba untuk menuruti Khadijah, itu sudah cukup baik untuk kita, kan? Insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi kerana dalamnya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah, disebabkan akhlak Khadijah itu sendiri, ia menimbulkan sedikit hasad di hati isteri baginda Rasulullah yang lain. Sebab apa? Walaupun dah lama Khadijah tak ada, tapi Nabi masih lagi menyebut-nyebut tentang Khadijah. Keluar daripada rumah, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bila keluar rumah, maknanya Nabi ni kalau jumpa orang lah di luar daripada rumah, dalam rumah mungkin tak berapa sebut, ya. Keluar jumpa dengan orang mesti berkisah tentang Khadijah, sehingga Aisyah rasa kecil hati. Ya, jadi Aisyah kata kepada Nabi, sikit-sikit Khadijah, sikit-sikit Khadijah. Nabi kata, inni qad ruziqtu hubbaha, sesungguhnya aku telah dianugerahkan rasa cinta kepadanya. Ini anugerah Allah. Sebab itu, kerana cinta itu, nama dia yang aku sebut-sebut. Kerana cinta itu, pasti kita pun wajah orang itu yang kita sentiasa ingat-ingat. Setiap kebajikan, kebaikan yang kita buat, pasti untuk dia yang kita cinta. Ya? Sebab itu Nabi kata, inni qad ruziqtu hubbaha. Nak buat macam mana? Aku dianugerahkan cinta kepada Khadijah. Ya? Adalah sebabnya kenapa. Perempuan sekalian, sebab tu Nabi menerima wahyu pada berapa hari bulan Ramadan? Yang pertama, Al-Quran diturunkan dalam bentuk wahyu hanya sekadar 5 ayat dalam surah Al-Alaq. Pada berapa Ramadan? 17 Ramadan tadi Puan Salwa sebut nuzul Quran, itulah dia. 17 Ramadan adalah tarikh pertama wahyu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk 5 ayat, yang mana pada waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang tidak pernah merasai perasaan itu, dengan tubuhnya menggigil, dengan berpeluh-peluh, dengan takut, dengan tak tahu sebenarnya apa berlaku ni. Agaknya kalau kita hari ni bila datang tak berapa sihat, seram sejuk, boleh rasa tak? Boleh, kan? Rasa macam tak sihat lah hari ni. Mesti kita ada rasa lain. Bila kita kata rasa tak sihat, rasa nak demam ke, rasa mula peluh sejuk, tak berapa tenang, ya? Itu rasa dah tak berapa sihat. Barangkali itu yang Rasulullah lebih teruk daripada itu yang Nabi rasa. Dan Nabi mencari siapa? Nabi cari, adakah Nabi mencari orang-orang lelaki yang gagah perkasa untuk melindunginya? Adakah Nabi mencari panglima-panglima perang? Adakah Nabi mencari orang-orang tua yang Nabi percaya Nabi boleh berlindung? Adakah Nabi mencari, kalau waktu itu polis digelar Hizbah, adakah Nabi mencari Hizbah? Adakah Nabi mencari sahabat-sahabat baginda yang ramai untuk melindungi dan meyakinkan baginda bahawa tiada ada apa yang buruk akan berlaku? Tidak, perempuan. Nabi mencari seorang wanita. Ya? Dan siapakah wanita itu? Seorang isteri. Dan kalau kita nak nisbahkan dalam kehidupan kita hari ini,
Apabila suami kita menghadapi satu perasaan yang begitu luar biasa, tidak sihat, bimbang, risau, gusar dan sebagainya, pasti suami kita mesti mencari kita, bukan mencari sahabat-sahabatnya, bukan panggil telefon ajak ngetih. Kan, rasa macam entahlah, aku rasa tak sihat lah hari ni, main ngetih sekejap. Tak, cukup dengan kita. Ataupun rasa macam nak balik rumah mak lah, rasa macam tak berapa nasihat, nak cari mak. Tak, ada isterinya, cari isterinya. Kan, yang paling rapat, yang paling dipercayai. Jadi itulah yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Khadijah melindungi seorang wanita, melindungi seorang lelaki yang juga seorang nabi. Besarnya contribution Khadijah ini dalam kehidupan dan perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan sebab itulah Nabi katakan di saat orang lain mengatakan Nabi berdusta, Khadijah mengatakan Nabi benar. Di saat orang lain tidak menginfakkan apa-apa harta kepada Nabi dalam perjalanan dakwahnya, Khadijah memberikan kepada Nabi untuk perjalanan agama itu keseluruhan hartanya. Di saat Allah tidak menganugerahkan Nabi dengan zuriat, Khadijah satu-satunya isteri yang Allah anugerahkan Nabi zuriat melaluinya. Jadi kerana itu Khadijah terlalu istimewa. Jadi istimewa Khadijah ini, perempuan sekalian, saya rasa inspirasinya amat besar kalau kita ambil dalam konteksnya sebagai seorang isteri. Yang tidak banyak kita dengar Khadijah dalam konteks seorang ibu. Sebab anak-anak mereka 7 orang semuanya, 4 perempuan, 3 lelaki. Ya mestilah kalau 4 perempuan mesti 3 lelaki. Ya, 3 lelaki yang semuanya meninggal dunia di waktu kecil. Ya, tinggallah lagi 4 orang. Siapa mereka? Fatimah yang mengahwini Ali bin Abi Thalib, sepupu ayahandanya. Kemudian siapa ananda Rasulullah? Ya, sudah. Zainab mengahwini siapa? Ini tak pergi jauh lagi ni, baru cerita menantu Nabi ni. Zainab mengahwini siapa ya? Bukan Osman. Siapa mengahwini Osman? Siapa? Ruqayyah mengahwini Osman, dan bila Ruqayyah meninggal dunia, Osman mengahwini Ummi Kalsum. 4 orang. Osman mengahwini 2 orang putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Osman bin Affan? Seorang sahabat Nabi yang lebih muda, juga seorang khalifah, iaitu khalifah yang ke-3. Jadi Zainab mengahwini siapa? Ini kena bagi homework ni. Ya, suruh ustazah yang next kuliah tanya, dah dapat jawapan ke belum? Ya, bukan apa, kadang-kadang kita lupa itu bila kita ikhtiar mencari, itu yang kita ingat sampai bila-bila kan. Ini ya, Abu Al-As bin Rabi'. Abu Al-As bin Ar-Rabi'. Jadi ingat dah lah tu. Kan saya rasa yang kita cari sendiri tu, ingatlah tu sampai bila-bila tu boleh ingat ya. Insya-Allah bukan orang lain, putri, putera dan menanti Nabi. Menantu lelaki, menanti perempuan, betul. Taklah menantu Nabi. Ya, jadi mereka ini orang-orang yang istimewa di sisi Sayyidatina Khadijah. Tetapi tidak banyak yang kita tahu tentang bagaimana Khadijah bersama dengan ananda-ananda. Yang banyak ditekankan tentang Khadijah bersama suami. Jadi inspirasi itulah perempuan yang kita akan lihat, kita akan faham, dan kita akan ambil banyak iktibar daripadanya.
sesuai dengan Ramadan. Sesuai dengan Ramadan hari ini, kita mengambil inspirasi Sayyidatina Khadijah, ya, jadi biar kena dengan konteks masa kita. Sebab kita nak buat apa yang Sayyidatina buat, Sayyidatina Khadijah buat pada zamannya, dia dah tak berapa kena dengan zaman kita, ya. Kalau Khadijah pada waktu itu mendorong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jihad menentang kaum kafir musyrik, kita pada hari ini jihad kita berbeza, kan? Jihad kita berbeza. Jadi Ramadan ini sebagai contoh, kalaulah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, pada bulan Ramadan meninggalkan majlis-majlis bacaan hadis, meninggalkan majlis bacaan hadis, meninggalkan kuliah-kuliah agama pada bulan Ramadan. Kenapa tinggal? Bukan ke bulan Ramadan lagi banyak nak pergi kuliah, kan? Sebab pada bulan Ramadan Anas bin Malik hanya membaca Al-Quran, kerana Al-Quran itu terlalu besar pada bulan Ramadan. Sebab itu kata Al-Hafiz Ibn Rajab radhiyallahu anhu, para salafus soleh, orang-orang soleh, sebelum masuk Ramadan, 6 bulan sebelum masuk Ramadan, dia buat apa? Setiap detik dan saat mereka berdoa dan mengharap kepada Allah supaya mereka sampai ke bulan Ramadan. Setiap 6 bulan supaya sampai ke bulan Ramadan. Bimbang sangat, takut tak sampai. Kita doa berapa hari supaya Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan? Ke bulan Rejab je kita berdoa supaya sampai ke bulan Ramadan. Ke dalam bulan Rejab pun kadang ingat, kadang lupa, ya. Dan apa yang para salafus soleh buat 6 bulan selepas tamat Ramadan. Habis Ramadan dah ni, 6 bulan buat apa? Berdoa setiap saat dan detik dan mengharap sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah terima semua amalan Ramadan. Jadi habis tahun, 6 bulan nak masuk Ramadan berdoa biar sampai, 6 bulan habis Ramadan berdoa biar semua amalan diterima, kerana seolah-olah seluruh jiwa raganya kepada Ramadan, kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebab itu mungkin Anas bin Malik, perempuan, waktu Ramadan ini bagi dia tidak ada kesibukan pada urusan lain selain Al-Quran. Begitu istimewa sekali Ramadan. Jadi maknanya kalau kita hari ini, kalau nak baca Quran, orang perempuan 30 juzuk 30 hari, kalau tak ada cuti dah, maknanya 1 juzuk 1 hari. Itu kalau nak khatam sekali. Kalau nak khatam 2 kali, bermakna 15 hari mesti tamat, bermakna 1 hari 2 juzuk. Kalau wanita yang bekerja, lain jadualnya, wanita yang tidak bekerja lain jadualnya. Ya, sebab itu saya katakan bagaimana kita ingin menjadi wanita yang dirindui syurga dengan membaca Al-Quran ini. Ya, jadi dalam konteks kita, konteks orang bekerja lain, jadi 1 hari nak baca berapa muka surat? Kalau sekali khatam 10 helai bersamaan 20 muka surat Al-Quran. Jadi kalau banyak masa, 5 kali solat fardu, setiap kali solat fardu 2 muka surat sebelum, 2 muka surat selepas. Kalau orang bekerja tak boleh buat begitu, perempuan. Kita tak cukup masa nak zuhur 2 muka surat sebelum, 2 muka surat selepas, tak ada. Yang boleh solat zuhur aja, berdoa sekejap, selesai, bangun bekerja. Jadi antara maghrib ke isyak 1 juzuk, 40 minit lebih kurang, insya-Allah kita boleh selesai 1 juzuk dalam masa 40 minit. Jadi 30 hari. Kalau cuti pula 7 hari, Allah, cuti pula, bermakna ada hari yang kita kena lebih daripada 1 juzuk, nak kejar 30 hari, kan? Kalaulah tidak mampu kita khatam dalam masa itu, dalam tempoh 30 hari itu, bagaimana kita bezakan Ramadan itu dengan bulan-bulan yang lain? Ya, tidak terbeza. Ya, sedangkan Ramadan itu bulan Al-Quran. Yang kita nak sambut 17 Mac, nak sambut nuzul Quran. Setengah-setengah negeri cuti, ya.
masa nuzul Quran ya, begitu istimewa sekali hari mengingati penurunan wahyu yang pertama. Justru apa yang berlaku pada setiap kali nuzul Quran? Adakah waktu itu kita menyambutnya dengan membaca Al-Quran tanpa henti secara maraton, ataupun kita tadabbur pada waktu itu? Kan? Jadi insya-Allah mudah-mudahan pada bulan Ramadan, kepada wanita yang mengambil inspirasi ingin menjadi wanita syurga, maka Ramadan ini bulan Al-Quran. Begitu juga dalam kita nak menyempurnakan ibadah kita pada setiap malam bulan Ramadan. Kalau nak tunggu Lailatul Qadar, tunggu 10 malam terakhir. Ya, tetapi 30 hari Ramadan ini setiap malamnya istimewa. Sebab itu para salafus soleh nak sampai kepada bulan Ramadan, minta doa dengan Allah supaya sampai. Bimbang kalau tak sampai ni seolah-olah rugi yang tidak tertanggung. Dan berapa ramai sahabat-sahabat kita perempuan yang berdoa supaya sampai pada bulan Ramadan, tapi sebelum masuk Ramadan kita dengar sahabat kita ini meninggal, kita dengar saudara kita ini meninggal, kita dengar student kita meninggal, kita dengar jiran kita meninggal. Mereka juga ingin sampai pada bulan Ramadan tapi tak sampai. Ya, jadi kita yang sampai pada bulan Ramadan, kalau tidak memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, kita rasa memang kita mensia-siakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi insya-Allah. Jadi sebab itu saya pun dalam peringatan yang sama sentiasa menyebutkan 10 perkara yang kita perlu menjadikan satu keutamaan dalam hidup kita sebagai seorang wanita Muslim yang beriman. Dan 10 perkara ini apabila kita sempurnakan, selain kita menyempurnakan urusan-urusan harian kita, urusan dunia kita, urusan dengan keluarga, dengan pasangan, dengan jiran, dengan pekerjaan kita, bila 10 ini kita dapat letakkan satu keutamaan, insya-Allah kita tidak berada dalam keadaan kita ni rasa kosong je hidup ni. Apa yang kurang pun tak tahulah. Pernah dengar ke orang kata begitu? Ya? Kadang-kadang rasa serba tak kena, rasa longgar je hidup ni ya? Macam tak ada hala tuju, ataupun rasa macam we just go with the flow. Orang putih kata, okay? Hari ni nak buat apa tah, tengoklah apa-apa yang boleh dibuat. Kalau tidak kita berehat ajalah. Ada kuliah kita pergi kuliah, tak ada biarlah kita berehat je lah kat rumah. Jadi 10 perkara itu apa? Kalau yang biasa datang kuliah, saya ingat dah biasa dengarlah surah Al-Ahzab ayat yang ke-35 itu. Cuma tinggal lagi kalau dah biasa dengar, dah tahu, mungkin waktunya ini kita nak muhasabah. Ya, setakat mana dah kita buat ini? Ataupun ada yang belum mula, ataupun ada yang perlu ditambah baik. Di mana dalam ayat ini Allah sebutkan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was saimina was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saya dah sebut tadi, tak cari. Was saimina was imat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Al-Ahzab 35. Dan sebab turun ayat ini ialah apabila seorang wanita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu-wahyu yang sampai kepada Nabi melalui Jibril, bila mana Nabi sampaikan kepada pengikut-pengikut baginda yang beriman, semuanya tentang umat Islam secara umum ataupun tentang lelaki. Tidak ada yang menyebut khusus tentang wanita. Jadi persoalan wanita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Imarah Al-Ansariyah ini, ditanya, kenapa kami tidak menerima pesanan dari Allah, ingatan dari Allah, sedangkan kami ini makhluk yang berbeza dari lelaki. Kami ingin juga perhatian daripada Allah. Jadi Nabi tak boleh nak kata apa, sebab wahyu bukan dari Nabi kan, wahyu dari Allah. Jadi kena tunggulah Allah nak kata apa. Agak-agak Allah dengar ke perbualan Ummu Imarah dengan Nabi? Mesti. Sebab itu Allah respon. Dan inilah respon Allah. Innal muslimina wal muslimat wal
mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. 10 jenis manusia Allah sebut. Apa berlaku kepada mereka? 10 perkara ini mereka buat. A'addallaha lahum maghfiratan wa ajran azima, akan diberikan maghfirah, keampunan, wa ajran azima, dan pahala yang sangat besar. Jadi bila dah dapat keampunan, sebagaimana Ramadan ini perempuan, Ramido asal perkataan Ramadan. Ramido maknanya ialah panas terik, menyengat, mencengkam, terlalu panas. Apa yang kita nak nisbahkan falsafah panasnya ini? Panasnya ini adalah seperti dosa-dosa yang mencair kerana amal soleh yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Cair dan hilang dosa-dosa kita. Kerana apa? Kerana kepanasan Ramadan itu kita lalui dengan sabar dan penuh keimanan. Puasa sempurna. Maka cairlah, hilanglah dosa-dosa kita. Ramadan ini. Jadi seolah-olahnya begitulah bila mana kita ini mendapat keampunan, mendapat pahala yang banyak, dosa yang ada pun hilang, cair semuanya, tinggal saja pahala. Jadi mana kita pergi? Pasti ke syurga insya-Allah. Jadi yang pertama sekali, innal muslimina wal muslimat. Syarat yang utama sekali nak ke syurga, mesti seorang yang beragama Islam. Mesti muslim, tak kira lelaki, tak kira perempuan. Jadi Allah sebut muslimin, muslimat. Kalau sebut muslimin saja, orang perempuan tanya, habis kami macam mana? Kan? Jadi Allah dengar Ummu Imarah Al-Ansariyah mempersoalkan Rasulullah. Jadi Allah turunkan ayat ini menyebut satu-satu lelaki, perempuan, lelaki perempuan yang Islam. Kemudian yang kedua, lelaki perempuan yang beriman. Yang ketiga, lelaki perempuan yang taat kepada Allah, qanitin qanitat. Kemudian yang keempat, lelaki perempuan yang benar, sadiqin sadiqat. Benar ini macam mana? Sadiqin sadiqat, benar. Kemudian lelaki perempuan yang sabar. Yang keenam, lelaki perempuan yang khusyuk. Yang ketujuh, lelaki perempuan yang bersedekah. Yang ke-8, lelaki perempuan yang puasa. Yang ke-9, lelaki perempuan yang menjaga kehormatan diri. Yang ke-10, lelaki perempuan yang ingat Allah banyak-banyak. Rasa-rasa 10 perkara ini kita buat hari-hari ke? Kan? Mungkin hari-hari kita menjadi Muslim tanpa gagal. Kita adalah Muslim setiap hari tanpa gagal. Berjaya, nombor 1. Alhamdulillah. Tapi menjadi Muslim itu bagaimana? Ini 10 perkara ini, Masya Allah, kalau kita fokus perempuan, memang tak menyesal lah, tak rugilah hidup kita ni. Buat yang 10 ini, yang sampingan-sampingan buat seiring dengan yang ke-10 ini. Jadi maknanya kita tak buat banyak hak sunat, hak wajib kita tinggal. Ya, bukan mengutamakan yang sunat, yang fardu kita pilih-pilih, tidak. Yang 10 ini menjadi keutamaan kita. Jadi nak jadi Islam tadi tu ada syaratnya. Dia bukan kata kita ni dalam IC Islam maka kita Islam secara total. Macam mana Islam yang sebenar? Sami'na wa ata'na. Apa maknanya? Kita mendengar dan kita taat. Dan bukan dengan lidah, tetapi dengan hati, dan dibuktikan dengan anggota. Sebab itu orang yang mengaku dia Islam ini, dia sempurna rukun imannya. Ya, macam mana menyempurnakan rukun iman? Bersyahadah. Kemudian solat 5 waktu. Kemudian puasa di bulan Ramadan. Kemudian menunaikan zakat. Kemudian menunaikan
Haji ini sendiri ada kelonggaran sedikit kan, tetapi 5 ini sempurna ke tidak? Mula nak muhasabah. Adakah solat tak berqada? Adakah puasa tak berganti, tak berqada? Dan adakah puasa yang sepatut kena bayar fidyah tapi sampai hari ni belum bayar dan kekal menjadi hutang kepada Allah sampai mati? Macam mana nak kira tu? Bila saya sebutkan begini, adalah saudara-saudara kita yang kata, betul lah, dalam masa remaja dulu, masa dah balik dulu, adalah kawan dekat sekolah yang uzur bawa bekal. Jadi apa masalah kita? Dia uzur bawa bekal, okey lah kan? Kita apa masalahnya? Masalahnya kita makan sekali. Yang tak uzur ni, Allahu Rabbi, patut dah ganti belum? Puasa belum ganti. Jadi berapa tahun dah? Tahulah sekarang umur 48 katanya, yang masa tu form 2. Jadi cuba kira berapa tu. Kalau fidyah satu hari bersamaan berapa ringgit? Sudah RM4 negeri Selangor. Selangor ke KL ni? Tak saya ingatlah negeri Johor, Penang, Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu tu, ingat Selangor je. RM4 je. Jadi untuk nak bayar fidyah, maknanya contoh kita uzur 1 tahun ini 7 hari bulan Ramadan. Sebelum masuk Ramadan yang ke depan, kita kena ganti kan? Tak berganti. Dah masuk Ramadan, kena pula puasa 30 hari. Selepas Ramadan ke depan tu dah selesai, maka yang 7 hari Ramadan lepas itu dia akan berganda. Dari segi kena ganti, tetap kena ganti, fidyah kena bayar. Jadi tak bayar fidyahnya lagi sampai sekarang, padahal duit banyak. Duit banyak, duduk sedekah sana, duduk sedekah sini, bagi anak yatim, bagi sekolah tahfiz, bagi itu, bagi ini, banyak. Tapi hutang dengan Allah tak bayar. Apa hutang dengan Allah? Bayar fidyah. Itu kenapa tak bayar? Tak tahu pun kena bayar. Jadi itu yang kita kata, banyak benda baik kita buat tapi kita tak buat mengikut keutamaan. Jadi kita sempurnakan, ya. Maknanya ini baru cerita nak jadi Muslim, baru tak cerita hak 9 lagi ni. Jadi nak sempurnakan muslimin, muslimat itu menyempurnakan 5 rukun tadi, ya, termasuklah menyempurnakan puasa melalui, kalau tak ganti maknanya kita tak cukup puasa Ramadan, ya. Puasa 23 hari tak berganti, maknanya puasa itu tidak sempurna 30 hari pada bulannya sebab tidak berganti. Justru bermakna Islam kita itu tidak sempurna. Kemudian masuk yang kedua, mukminin, mukminat, beriman. Macam mana nak beriman pula, ya? Kalau kita sebut senang aja nak sebut orang beriman masuk syurga, orang beriman syurga rindukan. Tetapi macam mana nak jadi orang beriman? Anak-anak kita, cikgu-cikgu ajar di sekolah untuk fardu ain, itu muka surat pertama, rukun iman, rukun Islam, ya. Jadi rukun iman itulah yang menjadikan kita ni, kalau kita sempurnakan rukun iman, maka sempurna iman kita, insya-Allah. Percaya kepada Allah, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada Rasul Allah, percaya kepada qada dan qadar Allah, percaya kepada hari akhirat. Percaya semua, insya-Allah. InsyaAllah percaya. Maknanya setiap hari kita ini menjadi orang yang beriman. Tetapi nak beriman kepada Allah itu bagaimana? Nak beriman kepada Rasul itu bagaimana? Ada ulama kata 20 cara ni nak beriman kepada Rasul. Buat semua baru sempurna iman kepada Rasul. Allahu Rabbi. Ada ulama kata betul banyak cara beriman kepada Nabi, tapi ambil 4 perkara pun cukup dah. Sekurang-kurangnya kita cuba. Apa perkaranya? Kenal Nabi, tahu apa yang Nabi buat, tahu apa hadis yang sampai kepada Nabi, dan ikut apa yang Nabi buat. Soalannya, kita ikut semua ke apa yang Nabi buat? Soalannya, adakah kita tahu semua apa hadis yang Nabi sampaikan? Kalau kita tahu pun, adakah kita buat sebagaimana yang Nabi suruh? Soal kita beriman ke tidak itu sangat besar. Tapi insya-Allah kita cuba, ya. Kemudian qanitin, qanitat, orang yang taat kepada Allah yang
dan Rasul. Ya, taat kepada Allah ini lagilah subjektif, ya, lagi susah kita nak cerita. Ya, apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah larang kita tinggal, itu taat. Kita je lah yang boleh muhasabah diri kita, sama ada kita ini antara orang yang banyak taat atau banyak ingkar. Ya, orang lain tak tahu, orang lain nampak kita banyak taat, tutup aurat, bercakap perkara yang elok, bersedekah banyak, menolong orang banyak, dia menyampaikan hadis banyak. Allah tahu kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita tahu kita orang yang banyak taat daripada ingkar. Mungkin ada orang kita nampak banyak ingkar dari taat, aurat tak jaga, bercakap pun tak berapa nak elok, kan? Kemudian anak-anak pun tak suruh tutup aurat, isteri dia pun nampak bercakap dengan dia pun kasar, sedekah pun jarang-jarang nampak. Itu yang kita nampak, banyak ingkar dari taat. Tetapi yang Allah nampak berbeza. Allah nampak apa yang ada dalam hatinya. Allah nampak apa yang manusia tidak nampak. Ya, jadi kerana itu, ketaatan itu saya katakan subjektif. Tapi tujuan kita berada di sini, puan-puan sekalian, untuk kuliah-kuliah agama, untuk menjadi orang yang semakin taat. Sebab itu Ramadan ini kita berpuasa, sebab kita nak jadi orang yang, kenapa ya? Untuk menjadi orang yang, sebab apa kita puasa Ramadan? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diperintahkan kepada kamu untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diperintahkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu mendapat takwa. Bila dapat takwa, iman meningkat insya-Allah. Jadi kalau Ramadan tak puasa, takwa tak sampai, tak meningkat. Ya, bahkan dalam bulan Ramadan itu syaitan-syaitan terbelenggu. Syaitan bukan diikat di tiang, ikat di tiang supaya dia tak mari dekat dengan kita. Macam tu ke? Ya, macam kita ikat orang, ikat di tiang tu, barulah dia tak pergi mana-mana, duduk kat situ sampai kita buka balik dia punya tali itu. Syaitan bukan begitu. Syaitan diikat atau syaitan terbelenggu itu kerana syaitan tidak ada ruang mengganggu kita di bulan Ramadan. Sebab apa? Kita 24 jam baca Quran, solat sunat, puasa, sentiasa dalam kebaikan, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lidah, menjaga tangan, menjaga kaki, menjaga semuanya. Bila masuk syaitan nak masuk. Sebab itu syaitan itu terbelenggu, tidak boleh mengacau sesiapa. Tapi ada orang puasa tidak, sembahyang tidak, kan? Puasa tidak, sembahyang tidak, berzikir tidak, iktikaf tidak berada dalam ibadah dalam bulan Ramadan. Agak-agak syaitan urung dia ke seorang? Of course, syaitan tak boleh nak pergi tempat lain. Ada seorang ni yang syaitan boleh urunglah dia seorang. Jadi kita kata, kenapa dalam bulan Ramadan ada orang jahat kena kacau dengan syaitan? Sebenarnya dia mengacau syaitan. Dia bawa, dia tarik syaitan duduk kat dia belakang, kan? Sebab orang lain semuanya memenjarakan syaitan ini. Dekat aku tak boleh, orang sebelah ni pun syaitan tak boleh kacau, sebelah ni syaitan tak boleh. Ada seorang syaitan boleh kacau, sebab seorang ini tidak berada dalam ibadah di bulan Ramadan. Syaitan duduk situlah semua. Bukannya syaitan kacau dia kacau syaitan. Syaitan nak berehat pun tak boleh, ada kacaunya syaitan tu, ya. Jadi Allah Rabbi, biarlah kita ini dalam ketaatan, terutama di bulan Ramadan. Kalau kita tak berdoa pun 6 bulan sebelum Ramadan supaya kita sampai pada bulan Ramadan, tetap Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Bila Allah sampaikan kita bulan Ramadan, kita pula tidak mengambil kesempatan pula bulan Ramadan, tak terasa ke kita ini orang-orang yang rugi? Sebab itu Allah kata, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Betul lah, manusia ini dalam kerugian. Tidak menghargai betapa besarnya Ramadan, tidak menghargai betapa besarnya doa sewaktu sahur, tidak menghargai betapa besarnya doa waktu berbuka. Doa macam mana berbuka? Macam-macam doa kita boleh. Allahumma inni
as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Itu antara doa yang baik. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu semoga birahmatika allati, supaya merahmati aku dengan nikmat yang begitu banyak pada bulan ini, insya-Allah, birahmatika allati wasi'at kulla syai'in anta ghafir, dan ampunkanlah aku. Ya, jadi ini antara yang kita kena rebut bulan Ramadan. Rasa semalam pun rasa dah menyesal. Sebab apa? Tak habis 2 juzuk Quran, dan semalam tidak akan datang lagi. Rasa semalam pun menyesal sebab apa? Ada waktu yang kita tidak berzikir, padahal lidah kita tidak sedang berbicara, bukan sedang bercakap dengan sesiapa, bukan sedang baca Quran, bukan sedang bercakap tentang kebaikan, tapi duduk saja-saja. Walhal duduk saja-saja itu kan lebih baik kita berzikir. Ada waktunya semalam kita tidak berzikir, rasa menyesal seumur hidup. Itu puasa orang soleh, sentiasa dalam kekesalan bila tidak berbuat kebaikan walau 1 saat di bulan Ramadan. Jadi kalau kita tak rasa apa-apa, alah, baru 5 hari puasa, relax, ada 25 hari lagi. Tapi 25 hari itu untuk siapa ya? Tidak semestinya untuk kita kan? Sampai Ramadan, tapi belum tentu 30 Ramadan itu kita berada di dalamnya. Jadi itu tentang ketaatan. Yang keempat, shadiqin shadiqat. Kita nak jadi orang yang benar. Benar dalam segala urusan, benar fikiran kita, benar akal, benar perbuatan, benar kata-kata, benar pemikiran, benar jari-jari kita benar. Ya, jadi kita nak cari orang yang shadiqin shadiqat, sebagaimana yang Allah sebutkan. Shadiqin, benar. Orang lelaki yang benar, orang perempuan yang benar, barulah diampunkan dosa. Jadi bila kita fikir sesuatu yang kita tak sure lagi, kita dengar sesuatu yang kita pun tak pasti lagi benar ke tidak, tapi semua orang bercakap, semua orang tahu perkara ini, maka kita pun juga menjadi penyumbang kepada nak menyampaikan hal itu, sedangkan hal itu tidak benar, maka kita bukan orang yang benar. Walaupun semua orang kata benda yang sama, jadi kita pun umpamakan dah semua orang pun kata mestilah betul. Tak semestinya. Ya, jadi sebab itu apa-apa urusan jika kita tidak melihatnya sendiri, merasainya sendiri, maka kita anggap ia belum benar. Belum benar, bukan tidak benar. Ya, jadi kalau kita orang yang benar. Kemudian seterusnya yang yang keberapa tu sabar? Kelima ya. Jadi orang yang sabar. Jadi senang ke nak jadi orang sabar ke susah nak jadi orang sabar? Allahu Rabbi, susahnya nak jadi orang sabar. Ya, sebut senang, rasa macam kita pun banyak dah sabar. Rupanya dalam banyak ujian Allah, 10 ujian yang kita sabar, sebenarnya 3 je. Yang 7 lagi tu kita bertahan sampai mulut kita berbicara dengan perkataan-perkataan tercela yang membatalkan kesabaran. Kita rasa kita sabar, tapi sambil sabar mulut kita ni macam-macam. Jadi sabar yang sebenarnya sabar yang ikhlas, bukan sabar yang sambil membebel, mengungkit. Itu bukan sabar, itu bertahan. Dan mungkin sabar, tetapi bukan sabar yang dalam kategori amal soleh yang sebenar. Jadi hak mana sebenarnya yang kita sabar? Alang-alang kita kena sabar, jadikanlah sabar kita itu sabar yang betul. Ya, sabar dengan kerana suami, sabar dengan kerana anak, sabar. Semalam saya jumpa sahabat ni, dia kata anak-anak sekarang ni macam mana ya, dah umur 30 tahun, mak juga yang kena masak nak berbuka, dia puasa, mak ni puasa juga masa muda dulu kan, dengan anak kecilnya rapat-rapat sambil dukung anak, sambil masak, kadang-kadang dua-dua sekali masuk buai, dah kecil-kecil beranak, rapat-rapat sekali masuk buai 2 orang, dua-dua ni dia kata henjuk nak suruh tidur. Apa lauk atas dapur lagi, kejap lagi nak berbuka dah, kejar sana kejar sini, bengkak kaki-kaki katanya. Tapi anak sekarang umur 28, baru kahwin, umur 30, belum ada anak lagi, suami isteri bekerja, duduk dengan mak ayah, balik rumah tunggu makan aja. Betul ke gitu? Tak semua kan? Tak semua kan? Tapi jadi satu
Satu yang kita perlu fikir dan muhasabah, kenapa macam tu ya? Saya pun tanpa menidakkan, ya, tak ada lagi pengalaman anak sebesar itu ya. Jadi saya kata kalau bulan Ramadan ini anggap ia adalah sebagai ujian kesabaran. Berganda-ganda sabarnya, tapi dengan syarat janganlah kita merungut, ya. Tapi jangan berdoa pula, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah anak-anak aku semuanya pemalas supaya aku jadi orang sabar. Jangan. Doa pula supaya anak dia jadi malas supaya dia jadi sabar. Tak. Doa anak-anak kita jadi anak yang soleh solehah, bertemu jodoh yang soleh solehah, menjadi orang yang akhlaknya akhlak Fatimah. Ya, Fatimah pun juga mengeluh, mengadu kepada Rasulullah, benarnya urusan rumah tangga, minta hamba surah. Kemudian pada masa itu pula kebetulan tentera Muslim menang dalam satu peperangan yang mana mereka juga membawa balik orang-orang tawanan yang boleh dibeli oleh orang-orang lain pada masa itu untuk dijadikan hamba. Wang bayaran belian itu dimasukkan ke Baitul Mal. Jadi Fatimah kata dia kalau boleh nak seorang tapi dia tak ada duit nak beli. Jadi nak minta daripada ayahanda. Kebetulan ayahanda pula adalah seorang panglima perang dan juga Khulafaur Rasyidin. Pada masa itu Nabi ada bagi, boleh kalau Nabi nak bagi, tetapi Nabi takut itu menjadi fitnah, ya? Kalau boleh beli pun takut jadi fitnah juga. Mentang-mentang dia anak ketua, dia senang je beli, orang lain nak beli pun belum tentu boleh beli lagi, pasal kena queue dan sebagainya kan. Jadi Nabi menjaga hal itu. Nabi tak bagi takut menjadi fitnah. Jadi Nabi kata suruh sabar. Bagaimana keperitan Khadijah? Bukan senang Khadijah nak sampai ke dalam tahtanya sebagai seorang Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sebab itu Jibril datang kepada Nabi dan sampaikan kepada Nabi bahawa kejap lagi Khadijah akan datang kepada engkau membawa satu wadah. Wadah ni bekas, ada makanan dan minuman. Engkau sampaikan salam kepada Khadijah dan khabarkan bahawa Allah sudah menyediakan sebuah rumahnya di syurga daripada mutiara. Dan khabarkan kepadanya di sana tidak ada lagi keributan dan kelelahan. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi keributan, tidak ada lagi kelelahan untuk Khadijah. Di syurga, di rumahnya, kediamannya yang diperbuat dari mutiara. Kita kalau kita tahulah perempuan sekalian, kan, dengan kelelahan, keributan, pengorbanan kita pada hari ini, kesabaran kita pada hari ini, Allah sudah katakan Puan Rohani binti Muhammad Said, alamat sekian-sekian di Subang, Selangor. Di syurga Allah telah sediakan rumah 60 darab 40 daripada permata. Tiada keributan dan kelelahan di dalamnya. Perempuan agak-agak kalau dah tahu begitu, macam mana hidup kita hari ini? Adakah kita masih ingin terus berkorban? Ya, sebab kita tahu ada satu kehidupan yang amat bahagia sedang menunggu. Adakah kita ini nak berhenti berkorban? Tidak, sebab kita tahu sudah ada ganjarannya. Adakah pada hari ini kita nak mengungkit-ungkit? Tidak, sebab kita tahu rumah kita sedang menunggu dan di sana kita hanya berehat dan bahagia. Tapi Allah tidak janjikan begitu. Allah janjikan secara umum sahaja supaya kita sentiasa mencari dan mengikhlaskan diri. Takut apa kalau dah janji, macam orang bagi hibah kepada anak-anak. Okey, mak bagi rumah yang dekat Subang ni pada Abang Hak Sulung. Rumah yang dekat Taman Tun bagi hak kakak nombor 2. Rumah dekat Cyberjaya bagi adik nombor 3. Mak hibahkan semua sekali bagi. Dan tu mak kena halau. Ya? Dan tu mak kena keluar lah sebab mak dah bagi saya kan. Terus isteri saya tak suka mak ada sekali minta maaf lah, mak dah buat macam mana. Na'udzubillahi min zalik. Jadi takutnya bila dah berjanji tu kita pun dah tak buat dah lah. Tak mencari dalam pasal confirm dah dapat. Ya, sedangkan dalam konteks kita ini sebagai seorang khalifah, kalau Khadijah tahu dah, kenapa Khadijah masih nak bersedekah dengan banyak? Sedangkan Khadijah dah tahu janji Allah itu. Kerana cintanya kepada Allah, bukan cintanya kepada harta.
Bukan cinta kepada rumah dari mutiara di syurga, tidak, tetapi kerana cinta kepada Allah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan sabar kita, sebagaimana sabar Khadijah dalam keributan dan kelelahan hidup, sabar Fatimah, sabar Maryam dicerca, dihina kerana mengandung tanpa suami, dan sabar Asiyah binti Mazahim bersuamikan seorang yang mengaku sebagai Tuhan yang dia tidak pernah percaya, sabar kerana disiksa. Maka sabar itulah yang menyampaikan kita ke syurga. Bukan sabar sebab nak makan karipap suami tak beli, kecil hati, tapi sabar je lah, insya-Allah ke syurga. Sabar tu boleh sebab kita jaga mulut dia, tak marah suami ni, dah rasa nak makan karipap, dah pesan dia lupa, buat balik juga lompat tikam dengan aku. Kita nak hak masin, kita tak nak hak manis. Sabar. Boleh syurga? Boleh, insya-Allah. Kemudian seterusnya nak ambil dah kita ni ke mana? Khasyiin, khasyiat, khusyuk. Khusyuk ni apa? Khusyuk ni sekarang ni orang sebut ihsan. Berbuat baik dengan ikhlas. Wabil walidaini ihsana. Khusyuk buat sesuatu dengan sebaik-baiknya. Yang buatlah apa saja pun yang terbaik. Kemudian wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat. Orang yang bersedekah. Saya cerita sikit ya. Bulan berapa ya tahun lepas saya ke Lombok, Indonesia. Siapa pernah ke Lombok? Pernah kan? Apa yang selalu dijolokkan dengan Lombok? Masjid. Pulau 1000 masjid. Dia hanya satu pulau, kepulauan yang besar, tapi di pulau itu ada 1000 masjid. Perempuan naik kereta, pandang kanan nampak 3 warna kubah masjid lain-lain. Kereta bergerak, kita pun pandang kiri. 3-4 lagi masjid kita nampak. Kereta bergerak lagi, kita pandang kanan. 3-4 lagi masjid. Apa masjid banyak sangat ni? Siapa semayang ni? Saya tanya juga sahabat-sahabat di sana, dia kata, okey, minggu ni solat Jumaat masjid ni, minggu depan masjid lain. Jadi masjid ni tutup lah minggu ni. Oh, bergile-gile. Begitu. Kalau di Malaysia tak boleh. Kalau masjid Jumaat, yang boleh solat Jumaat, surau Jumaat, dia tanpa gagal. Ya, surau di asrama sekolah yang boleh jadi surau Jumaat pun mesti 365 hari penuh hari Jumaat mesti ada solat Jumaat. Di penjara pun, kalau dah penjara itu diberikan taulias penjara untuk surau solat Jumaat, dalam penjara pun kena solat Jumaat juga tanpa gagal setiap hari Jumaat. Jadi dia kata gila-gila lah. Ya, saya pun kenapa perlu banyak sangat masjid? Sebab kita tahu mereka bukan orang senang. Kan? Bukan kaya sangat sampai duit berlebihan nak buat masjid sana, nak buat masjid sini. Tak banyak. Tapi setiap orang di sana mereka ingin berinfak sehingga kalau boleh semua masjid ada wakaf mereka. Ada seorang tu 15 masjid, dia kata dia wakaf. Ada seorang 17 masjid. Bukan sekali bagi. Masjid rosak, nak baiki apa? Wakaf lagi harta. Masjid begini nak kena besarkan sikit lagi, wakafkan harta. Nak pintu rosak, nak kena ganti, wakafkan harta. Mereka orang susah. Kenapa sampai begitu ya? Dia kata, kalau kami katakan kami cinta kepada Allah dan Rasul, itu cuma kata-kata kami. Tetapi bukti kami cinta pada Allah dan Rasul, kami mahu rumahnya rumah yang indah. Ada sampai 15 masjid seorang. Dia boleh rasa ini masjid tu masjid dia, sebab dia sebahagian besar hartanya diletakkan di situ sampai tersergam indah masjidnya. Kalau dia tak letak hartanya di situ, tak jadi begini masjidnya. Jadi dia rasa masjid tu masjid dia. Dia bergilir semayang sini, asas semayang sini subuh. Sampai 15 masjid, sampai 17 masjid. Kita kutip duit nak bina masjid 7 tahun tak cukup lagi. Agak kena pergi sana kutip duit. Begitu sekali mereka. Kalau bulan Maulid pula perempuan, 30 hari sebulan itu dia bergilir masjid-masjid buat selawat dan sebagainya. Dia bukan makan di masjid, dia bawa juadah dari rumah masing-masing dalam talam. Bukan macam kita talam tu ada 5-6 pinggan kan, makan kan. Dia satu talam ada 25 pinggan, 25 macam. Ada nasi, ada lauk, ada kuih, ada biskut, ada macam-macam, ada tapai. Ada yang 24 macam, tambah setandan pisang. Tak boleh letaklah dalam talam tu. Setandan tu kena bawa asing, tapi dia kena 25. Apa falsafah 25? Nanti saya kaji, saya balik cerita. Saya nak tahu kenapa 25 tu kan.
25 tu apa 25 Rasul Ulul Azmi apa tak tahu, wallahu alam. Ya, mungkin kan. Jadi dia bawa tu. Jadi bila sampai habis acara dia selawat dan sebagainya, jadi masing-masing bertukarlah talam. Hak ni bawa balik talam orang ni bawa balik. Setiap malam 30 malam. Saya kata berapa agak-agak dia habiskan setiap malam masak 25 macam. Dia kata jutaan ringgit, Bu. Jadi macam mana dapat duit? Kami menabung setahun, Bu, menunggu maulid. Kerana kami cinta pada Rasul. Setahun menabung tetap untuk maulid mereka raikan. Cinta teramal kepada Rasul. Kami meriahkan semua masjid-masjid rumah Allah yang kami bina. Di sini banyak rumah Allah dari rumah manusia. Ya Allah, bayangkan kehidupan itu, ya Allahu Akbar. Ya, jadi pergilah kalau nak melawat masjid, pergilah ke Lombok. Ya, lihat budaya, lihat bagaimana pengorbanan mereka kepada agama. Tidak terlalu besar, ya, tapi kita di sini rasa susah nak buat hal yang sama. Dan seterusnya. Iman. Puasa di sini puasa sunat, bukan puasa wajib. Puasa wajib dah masuk Islam tadi dah, rukun Islam. Ini puasa sunat. Puasa sunat sampai satu tahap kita rasa sangat bersalah kalau kita tak puasa sunat Isnin, Khamis dan hari putih. Sampai kita rasa hari ni hari Isnin, ini dah nak masuk asar, tak sempat makan pun lagi, kerja, meeting non-stop. Sampai asar baru terasa haus nak minum air. Padahal kalau puasa sikit lagi nak berbuka. Sampai kita rasa, ya Allah, ruginya hari ni, tak nak dah jadi macam gini lagi hari Isnin ke hari Khamis depan. Ya? Dan bila kita berpuasa tu, orang tak tahu pun kita puasa. Kalau kita nak bagi tahu lah. Tapi kalau kita tak nak bagi tahu, tak apa, tak perlu orang tahu kita puasa kan. Jadi bila kita puasa tu, hari berlalu pun terasa barokahnya. Ya, kita boleh cuba, luar biasa. Sampai anak-anak kita boleh tanyalah, kalau boleh perempuan, Mama tak puasa ke hari ni, kan hari Isnin? Sampai begitu kalau dia boleh tanya, maknanya insya-Allah kita memberi didikan yang baik pada anak-anak. Ya. Kemudian yang terusnya, yang ke-9, menjaga kehormatan diri. Pasti saya rasa semuanya faham. Jadi dalam dunia hari ini terlalu banyak cabaran sebab pergaulan kita bebas. Ya, kalau kita bekerja pun bersyarat, tapi kadang-kadang syarat itu tidak mampu kita patuhi semuanya. Ya, terlalu longgar perhubungan kita dengan yang bukan mahram dan sebagainya, yang murim dan sebagainya. Yang terakhir, ingat Allah banyak. Jadi macam mana nak ingat Allah? Kalau rasa macam hati ni tak boleh nak ingat lah, macam mana nak buat? Ingatlah dengan lisan kita berzikir. Lama-lama mudah-mudahan dengan zikir membersihkan hati. Dan bila hati yang bersih, mudah kita nak ingat. Ya? Dan apa yang berlaku? A'adallaha lahu maghfiratan, akan diberikan pengampunan. Maghfirah is pengampunan, dan pahala yang besar, wa ajran azima. Apa berlaku dah diberi pengampunan dan pahala yang banyak? Syurga. Jadi sekali lagi, mudah pada kita 10 strategi membawa jalan ke syurga. Ya, dan inspirasi siapa, terpulang mana-mana wanita yang menjadi penghulu syurga, sama ada Maryam, Fatimah, Khadijah atau Asia. Ya, jadi itulah idola kita yang sebenar. Mudah-mudahan kita berada di belakang mereka di syurga, insya-Allah. Jadi kerana jam sudah menunjukkan 11.40 pagi. Tadi saya tanya boleh ke lebih sikit. Tanya Kak Awar 12 ke 11.30 habis, maklum last tahun sekali. Tak ingat. 11.30 kata dia. Okeylah 11.30 minta izin lebih sikit. Jadi lebih sikit dalam ni ya. Ada soalan ke daripada ibu-ibu sekalian, adik-adik, kakak-kakak sekalian? Kena tanya sampai pukul 12. Ini puasa tahun ni puasa umum ke, puasa khusus ke, puasa khusus al-khusus? Allah saja yang tahu kan. Tapi kita ikhtiar ya, kita ambil yang mana? Umum, khusus. Alhamdulillah. Puasa al-khusus. Dah tahu kan puasa khusus? Ustaz dalam ceramah sebelum ni dah cerita agaknya tak? Mudah-mudahan. Puasa umum meninggalkan makan minum dan menjaga faraj.
puasa umum. Puasa khusus menjaga seluruh anggota kita dari perkara yang membatalkan dan mengurangkan pahala puasa. Jaga mata, jaga telinga, jaga hidung, jaga lidah, jaga jari, semuanya untuk puasa al-khusus. Puasa khusus al-khusus menjaga hati secara total, ingat Allah sahaja pada bulan Ramadan. Sebab itu ramai memilih untuk berada di Masjidil Haram sebulan Ramadan. Tak bekerja, tak jumpa sesiapa, hanya berada di sana, iktikaf, solat, zikir, mengaji. 30 hari total, khusus al-khusus. Tapi kita tidak mampu. Ya, dalam konteks negara, dalam konteks sosial, dalam konteks diri, komitmen dan sebagainya, tak boleh 24 jam dalam keadaan itu. Tapi kita cuba dengan puasa al-khusus, insya-Allah. Jadi kalau tak ada apa-apa, perempuan sekalian, minta maaf banyak-banyak. Tidak ada yang tertinggal di hati, yang berbekas di hati, yang tersakit di hati. Mudah-mudahan kita sama-sama mencari redha Allah, insya-Allah. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang telah kita korbankan, sedekah perempuan tuan-tuan kepada orang-orang yang memerlukan. Saya tahu masjid ini tidak pernah kering sedekahnya. Ya, dan saya sampaikan juga sebahagian daripada sedekah perempuan kepada pelajar-pelajar di USIP dan juga mana-mana pihak yang kita kira yang lebih dan sangat memerlukan. Jadi mudah-mudahan Allah hitung sebagai amal soleh yang ikhlas, dan ia kalaupun kecil menjadi sebab untuk ke syurga, InsyaAllah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.